Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya rahman rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, sebelum kita mulakan majlis, anak cikgu hari ni sebenarnya dia khemah. First circle iaitu circle yang pertama. So cikgu rasa baiknya sedekahlah Al-Fatihah kepada anak cikgu supaya first skema dia ataupun circle 1 dia ni dia berjalan dengan lancar pada hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa? Salih. Okey, amin. Terima kasihlah bagi pihak keluarga kepada awak semua yang telah sedekahkan Al-Fatihah kepada anak cikgu pada hari ini. Sebab dia baru masuk dalam 2 minit. 2 minit ni cikgu WhatsApp. So walau bagaimanapun kita tengok apa yang perlu awak kena faham berkenaan dengan identiti asas. Sebenarnya kita dah belajar Kita dah belajar yang pertamanya sign. Yang keduanya cos. Antara cos dengan sin dia boleh relate pakai tangent. Tangent. Iaitu sin per cos. Relate dia. Sebenarnya kita dah belajar sin dengan cos. Tu awak tengok gerah sin dengan cos dia smooth je, comel je tau. Tapi bila gerah tangent dia bentuk apa? Bentuk togel. Dia adalah sebahagian sebenarnya. Kalau nak cerita lebih detail ni, lambat sikit lah. So yang perlu awak tahu, sin bentuk dia bentuk S. Keyword cikgu ataupun kata kunci yang cikgu guna biasanya bentuk S. Tak kira lah S balik ke dak. Cos iaitu jelai. Tak kira lah jelai balik ke dak ni, jelai. Ataupun jelai dia gini. Yang jelai lah. Dan tangent, kata kunci yang biasanya cikgu guna adalah togel. So hari ni kita nak lebih detail sikit. Detail sikit yang kita dah belajar sebelum ni adalah konsep. Yang rakan sahabat ada kata anak. Konsep yang keduanya adalah apa? Kod. Yang ketiganya ada apa? Set. Set. SEK tau. Set. So yang tiga ni, yang baru kita belajar dalam 6.1. Sebab 3 sebelah kanan ni awak dah belajar dah sebenarnya. Dalam mendengar rendah ataupun dalam matematik. Matematik sebenarnya dah ada dah sebenarnya ni. Cuma kita dalam matematik tambahan ni kita nak baca lah. Nak lebih advance sikit. Tu je bezanya. Kita nak lebih advance sahaja. Yang seterusnya, bila kita gabung nana benda ni. Nana benda ni. Nana benda ni. Bila kita gabung nana benda ni, yang perlu awak kena tahu adalah 1, 2, 3. 3 benda ni lah. Kena tahu. Jangan hafal. Jangan hafal. Sebab apa cikgu kata jangan hafal? Sebab sekejap cikgu buka soalan yang diberi dalam formula yang diberi dalam peperiksaan. Contohnya macam ni. Kalau awak tengok formula yang diberi dalam peperiksaan, ni lah. Iaitu formula nombor 13. Dia sama lah. Dia sama kat ni. Dia sama ni. Nombor 3. Kalau kita tengok 13, 14 dan 15. 13, 14, 15. So, awak jangan hafal. Tu je. Tapi kena tahu apa? Tahu guna je. Tahu guna je. Maksud cikgu, iaitu awak boleh apply dia dalam mencari, contohnya mencari sudut. Biasanya soalan ni famous dengan sudut lah. Ataupun mencari apa? Iaitu mencari
Mencari apa? Mencari kitaran, okay, dan sebagainya. Okay, so yang ini 15. Okay, kalau kita tengok, okay, ini adalah formula nombor 15. Okay, kalau kita tengok, ini 15 yang atas ni. Balik je. Okay, yang ini adalah formula nombor apa ni? Ini nombor 2, hak tengah ni. Ini nombor 14. Dan ini adalah nombor 13. Soalan ni sebenarnya sangat senang. Okay, sangat senang kalau dia tanya. Okay, dia tanya. Okay, sangat senang kalau dia tanya berkenaan dengan cari sudut. So, kita dah belajar 3, kita tambah lagi 3. So, berapa semua sekali? 9. So, kita dah tambah lagi 3 kat sini. Okay, iaitu kita ada apa kat sini? Kita ada yang berkenaan dengan 1. Tu dia kata asas. Asas. Kalau awak tengok, sin kuasa 2 theta tambah dengan cos kuasa 2 theta sama dengan 1. Tengok nombor 1. Kalau kosong tidak tertarik lah, betul tak? Kalau awak tengok nombor 14 tu, yang tengah ni. Iaitu 1 tambah tangent kuasa 2 theta sama dengan sec. Sec maknanya second Okey, theta. Yang kedua. Dan yang ketiga adalah 1 tambah cot kuasa 2 theta sama dengan cosec kuasa 2 theta. Nak khabar dia kenapa dia asas? Dia nama dia asas. Kalau kita tengok logik dia, tak tarikh lah benda ni. Bagi 1. 1 tambah 1 contohnya. Ada nombor lah sini lah. Ataupun benda ni usul dia 1. Kalau kosong tidak tarikh lah. Macam yang ni pun sama tak? Okay. Tak tarikh. Okay. So dia indikator dia 1 kat sini. Okay. Tu dipanggil dia identity asas. Kalau nak tengok lebih lanjut lagi, boleh search dalam apa? Dalam internet. InsyaAllah bolehlah. Okay, sebab ilmu sekarang ni tak sama dengan ilmu zaman cikgu dulu. Okay, zaman cikgu dulu banyak ilmu yang cikgu terpaksa cari baca. Okay, baca. Tapi ilmu sekarang ni dalam Google banyak, dalam YouTube pun banyak. Okay, banyak sangat dalam YouTube ataupun Google. Okay. So, cikgu nak pergi yang seterusnya. Tambah tengok yang mana-mana. Hak ni pergi. Ni biasalah tanpa menggunakan calculator. Okay, tanpa menggunakan calculator. Okay. Bagaimana kalau soalan ni keluar dalam dalam apa? Dalam peperiksaan. So, kita dah tahu dah A dia. A dia adalah sama. So, A dia sama, jawapan 1 lah. Okay. A dia kat sini pun sama kan. So, sama dia adalah negatif 1. Okay, sepatutnya gini. 1 tambah bila alih ia jadi negatif. Okay, so yang ni cikgu tak boleh nak bincang mana. Cikgu nak sebab cikgu nampak jelas je. Okay, ataupun cikgu akan bincang dalam latihan Kendiri 6.6. Okay, 6.6. Tengok soalan. Okay, cikgu bagi masa awak sekejap Bagi masa jawab soalan A dengan cosec dengan cot. Okey, sama. Okey, D. Cikgu bagi masa awak A dengan D dulu sekejap. Okey, cuba dulu sekejap. A dengan D. Oh, lupa. Satu lagi. Sahabat cepat. Okey. Ni cara dia proven ni awak baca balik Okey. Proven dia senang je menggunakan teorem Pythagoras. Proven dia menggunakan teorem Pythagoras. Iaitu kita guna A, B, C A kecil ni. Bukan A capital ni. A small ni. Okey. Kita guna ni. Kita akan dapat macam ni. Oh, ada ni Ada pembuktian rumus. Penerbitan rumus. Okey. Cuba buat dulu soalan A dengan B. Sekejap. Okey, dapat ke?
Okey, boleh? Okey, so bila dapat soalan, apa yang perlu kena buat? Apa yang perlu kena buat? Banyak perlu buat A buat bodoh. Okey, bila banyak awak buat bodoh berkenaan dengan buat soalan, lama-lama awak akan tak suka buat soalan tu. Okey. Tu cikgu nak bila buat soalan buat je. Cari soalan-soalan yang senang dahulu. Okey. Soalan yang senang adalah soalan MIP tu. Kalau soalan MIP tu awak anggapkan dia payah, okey, bermaksud ada benda lah yang perlu awak lebih usaha lagi. Okey, so latihan. Okey, tengok Sekejap ya. Okey, kalau awak tengok kat sini, latihan. Okey, latihan sendiri. 6.6. Okey, soalan nombor 1A. Okey, iaitu apa? Cos kuasa 2 80 degree tambah dengan tambah dengan apa tu ni? Iaitu tambah dengan tambah dengan sin kuasa 2 80. Okey. So apa jawapan dia kat sini? Satu je. Satu. Satu je. Okey. Boleh. Terima kasih, satu betul. Okey, penjelasan satu tu kalau kita tengok formula dia adalah sin apa? Sin kuasa 2A tambah dengan cos kuasa 2A sama dengan 1. Mesti dia punya A dia sama. Nampak tak? A dia sama. So begitu juga kat sini. 8 dia sama. 80 dia sama. Tak kira lah. Cos ke sin ke, janji operasi dia tambah kat sini. Okey, pastikan operasi dia tambah kat sini. So jawapan dia adalah 1. Gitu je. Okey, tengok D. Okey, D, apa yang berlaku pada D? Cikgu wihak senang tu. Okey, D apa yang berlaku pada D? Apa jawapan dia? Iaitu cosec kuasa 2 8 pi per dengan 5. Okey, tolak dengan cot kuasa 2 8 pi per dengan 5. Okey, apa yang berlaku pada D? Sama dengan 1. Okey, sama dengan 1. Boleh ke bagi penjelasan kenapa sama dengan 1? Okey. Kalau kita tengok, iaitu sin dengan apa dik? Cosec dengan apa? Cot. Ni formula yang ke-15. Cosec dengan cot Okey, kita tengok. Kalau kita tengok formula dia, ni formula yang cikgu bincang ni adalah formula yang diberi dalam peperiksaan Formula yang ke-15 tu. Ni, formula yang ke-15. Ni. Okey, so bagaimana formula yang ke-15 ni? Okey, iaitu cosec sama dengan bagi apa sini? Iaitu cosec kuasa 2 A sama dengan cot kuasa 2 A tolak 1. Nampak? Okey. Tu ke tolak? Tambah 1. Okey, tambah 1. Terima kasih. Okey, lepas tu kat sini akan dapat apa? Cosec kuasa 2 A
tolak dengan kos kuasa 2A sama dengan 1. Pastikan A dia sama lah kat sini. So kat sini pun sama. Okay. Yang merah ni adalah cikgu ambil daripada rumus Yang ni pun sama. Okay, apabila dia sama, apakah yang pula awak kena buat? Iaitu dia akan jadi 1. Gitu je. Okay, yang ini senang lah. A dengan D ni senang. Sama dengan A lah. A dengan D sama. Okay, cikgu nak suruh buat C. C ni dia tu sikit. Okay, cuba buat C. Okay, cuba buat C. C ni kena cerdik sikit kata. Okay. Okay, cuba buat C. Okay, cuba 1 tolak cos kuasa 2 45. Nak ambil mana formula ni? Nak terbit mana formula ni? Ingat formula ni jangan hafal. Kalau nak hafal lagi bagus benarnya. Tapi ada banyak lagi yang perlu hafal. Kecuali awak ni otak sejarah. Okay. Okay, kalau boleh hafal macam ke sejarah, okay lah hafal je. Okay, siapa yang nak kongsi jawapan? Ada yang nak kongsi jawapan? Ambil daripada mana mula-mula? Sebenarnya soalan ni pernah awak belajar dah dulu. Dulu. Okay. Tapi yang tak salah kau awak mungkin awak nak ingat Cikgu waktu beg dulu, buku teks dulu. Buku teks zaman-zaman awak muda dulu. Okay, zaman-zaman awak muda dulu ni buku teks dia. Okay. Ni buku teks zaman awak muda dulu. Okay, cikgu nak guna sikit je, tak guna belaka. Kalau rasa malah, kalau cikgu kadang-kadang malah kita tengok bahagian kesimpulan je. Bahagian ni je kita tengok. Taklah banyak sangat pening. Macam kau baca novel lah. Awak mana boleh baca sebuku awak kat kedai buku, betul tak? Cara dia adalah apa? Awak tengok sinopsis belakang dia. Beli kat novel ni. Okay. Begitu juga dengan soalan ni. Okay, soalan ni. Okay, kalau awak dapat. Okay, awak dapat gambaran dia dulu. Nak start daripada mana? Okay, iaitu start daripada apa? Sin up. Sin kuasa 2 theta tambah dengan theta. Formula tak bagi theta formula bagi A. Tak apa dah, kita guna A. Nak pakai theta pun boleh sebenarnya. Cuma nak siku dengan formula yang diberi dalam peperiksaan. Okey, cos kuasa 2 A sama dengan 1. Okey, so kat sini adalah sin kuasa 2 A sama dengan 1 tolak cos kuasa 2A. Nampak tak sini? Okay. Cuma kat sini ada tersirat sikit je. Ada tersirat sikit je. Okay, so kat sini kita boleh tulis dia sebagai inilah A dia sama. So nilai A dia kat sini 45. So kat sini kita boleh tulis dia sebagai apa? Sin kuasa 2 45. Okay. So kita tengok sin 45 dulu. Okay, sin 45.
Apa maksud sin 45 ni zaman muda awak belajar ni? Sin 45 ni. Nampak tak? Ni 1/2. So kat sini adalah awak boleh tulis dia. Ingat dia kuasa 2. Kuasa 2 duduk luar. Iaitu 1/2. Boleh? So kuasa je 2. So dapat apa sini? 1/2 lah. Itu je jawapan dia. So sin 45 tu siapa guna kalkulator warna putih advantage. Sebab memang dia bagi terus lah. Okay, sin 45 sekejap Jadi check dulu sin 45. Dia akan dapat, kalau guna kalkulator putih bagi 2/2 lah. Dah ada masalah. Sama ke? Bila kuasa 2 akan dapat apa yang sama lah. Okay, yang ini cikgu hafal. Okay, katakan awak guna kalkulator warna putih. Okay, kalkulator warna putih. Dia akan dapat apa sini? Dia akan dapat per 2. So kat sini akan dapat 2/4. Tak percaya awak tekan kalkulator. Ataupun awak tulis gini, tekan je kalkulator putih, terus awak akan dapat 1/2. Okay? Ya. Dah jadi buat ni kita hafal. Tidak. Jadual mana? Jadual hak tadi buku teks ke. Ni buku teks ni. Ni orang panggil sudut khas. Gini, awak ada tak kalkulator putih? Ada tu. Tak ada. Terpaksa hafal. Okay. Dia macam ni. Okay, dia macam ni. Bab benda ni telah berlaku semasa awak belajar di menengah rendah. Okay, benda ni dah awak lalui semasa di sekolah menengah rendah. Okay, so awak kata cikgu kena hafal ke? Cikgu tak tahu cikgu awak dulu tu macam mana. Okay, yang perlu awak kena tahu dia sudut khas. Sudut khas ni adalah benda yang kita kena hafal. Kalau tak ada hafal tidak ada masalah. Kita ada instrumen. Dulu, ramai cikgu dulu hafal je. Hafal hak mana? Hafal ni, segitiga ni. 2 segitiga ni. Biasanya kita hafal ni je. Hafal ni kita akan hasil lah. Okay. 2 segitiga ni. Okay. Kadang-kadang kalau kita ada satu instrumen panggil kaedah canggih lah ni. Ni, pakai kalkulator. Awak nak beli, tak boleh beli. Cikgu pun tak faham. Bukan benda. Kalau awak rasa tak boleh beli, baik belilah. Manalah tahu akan datang awak buka kedai. Boleh kira juga. Item pen siap setengah. Tambah apa? Nasi kebuli 3 ya. 4 ya setengah. Boleh juga guna untuk buka kedai nanti. Walaupun display tak besar. Okay. Semolek-boleknya kalau nak pergi perang. Kalau tu guru cikgu kata dulu gitu lah. Kalau nak pergi perang, pembaris tak ada, roba tak ada, pensel tak ada. Tak payah harap nak dapat A. Gitu. Ayat orang dulu. Okay, dulu kita susah nak dapat pembaris itu. Macam-macam lah. Okay, nak dapat pembaris itu macam-macam lah. Dulu pembaris yang paling mahal adalah pembaris besi. Lah ni cikgu duk tahu awak lah ni. Okay, ayat tok guru cikgu dulu yang kata kalau tak ada alat perang, bagaimana awak nak berperang. So cikgu showkan beli hak ni. Okay. Bila beli habis SPM, awak rasa tak guna, tak apa. Awak jual murah kepada junior. Okay, ataupun awak kabur cikgu, saya nak jual gini. Boleh tak cikgu tolong jual, tanya ke siapa-siapa nak. Tak apa, cikgu boleh tolong jual. Macam ke tahun lepas, ada pelajar, bukan tahun lepas, 2 tahun lepas. Ke 3 tahun lepas gitu, ada pelajar yang boleh buku pelangi. Pelangi tu buku dekat talima, awal lagi buku dekat talima tu dia guna sikat je. Lepas tu suruh cikgu jual. Okay, ada yang nak, tidak ada masalah. Okay. Geng-geng junior-junior awak pun ada yang nak kalkulator putih. Boleh jual je lah. Okay. Tapi jangan jual harga Yahudi lah. Okay, so yang ini cikgu dah tahu sebab benda ni dah dilalui. Telah awak dilalui. Awak kena hafal ke tak terpulang. Kalau awak rasa tambah hafal, guna kalkulator warna putih. Tu je. Okay. Cikgu tak boleh nak kata hafal ke tak. Sebab apa? Kalau soalan tu tak keluar, marah pula cikgu. Kalau soalan tu keluar,
Okey lah. Cikgu boleh bangga sikit. Okey. Kalau soalan tu tak keluar, Allah macam-macam. Okey, orang. Okey, yang seterusnya tengok soalan nombor 2. Okey, tengok soalan nombor 2. So, Azwar, cikgu harap menjawablah. Yang ini terpulang. Okey, awak nak hafal ke ataupun awak nak gunakan kalkulator warna putih. Sebab kalau guna kalkulator warna putih, dia lebih advance dah. Okey, sebab itu adalah peralatan yang cikgu syorkan beli. Okey, cuba belilah. Bab baru ni tak silap cikgu dalam Shopee ke Lazada ada member awak berapa ringgit itu lupa lah. Okey. Okey, cikgu nak pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, soalan nombor 2. Okey, cuba buat soalan nombor 2A. Okey. Sebelum cikgu terangkan. Dia bagi gini je. Kalau gini kita belajar tak? Sakit. Ingat tak sakit? Sakit. Kalau cikgu guna sakit lah. Kalau benda? S-A-K-T. Okay, aku suka tengok kartun. Whatever lah. Kalau soalan macam ni guna hak gini. Cik apply dulu sekejap. Tengok kat mana awak boleh buat. Okay, apply dulu sekejap. Sebab soalan nombor 2 ni dia ada 2 kaedah boleh buat. Okey. 2 kaedah yang boleh buat. Cuba buat dulu Cuba buat sekejap. Ya, ada nak tanya ke? Okey, boleh selesai? Okey, untuk soalan macam ni, okey, dia sebenarnya ingat tengok soalan diberi. Hari tu kalau tengok kata kunci yang cikgu beri hari tu, cikgu tinggal diberi tau. Okey, cikgu untuk kata kunci yang seterusnya, cikgu asuk dah diberi kat sini. Diberi, iaitu bermaksud apa? Okey, langkah kerja hendaklah mengambil apa maklumat yang diberi. Kalau soalan macam ni, diberi. Maknanya wajib ambil hak ni. Ambil yang ini. Tidak ada masalah. Okey. So, dia ada 2 kaedah kat sini. Okey, ada 2 kaedah kat sini. Okey. Kaedah yang pertama, cikgu ambil dulu Okey, buat sini Kaedah ni kadang-kadang kalau tunjuk kaedah dengan betul, kadang-kadang dapat markah. Okey, dapat markah. Okey, iaitu soalan nombor 2, dia kata apa? Cos. Cos theta sama dengan M. Apa maksud M? M1. Cos apa maksud cos? Pecah. Okey, so buat kat soalan yang pertama dah. Nampak? Katakan sini theta. Okey, buat gitu je.
Okey, cos bermaksud apa? M. Sini M betul tak? Ejection hypotenuse 1. Nampak? So kat sini 1 tolak M kuasa 2. Okey. So soalan ni macam-macam boleh jawab. Ni cikgu tanya, cikgu guna konsep biasa dulu. Okey, cikgu guna konsep biasa dulu. Okey. Cikgu guna konsep biasa. Okey, katakan cikgu nak jawab A. Okey, jawab A. Okey, jawab A kat sini dia kata apa? Set. Set kuasa 2 theta. Apa maksud set kuasa 2? Iaitu 1 per cos kuasa 2. Okey. So kat sini bermaksud 1 per M kuasa 2. Okey. So bermaksud 1 per M. Ini bukan jawapan akhir. Ingat, benda yang kuasa 2 sehingga macam ni, bila ada kurungan, itu masih lagi dikira jalan kira. Okey. Masih lagi dikira jalan kira. Boleh? Okey. Kalau sign kat sini. Okey, sign kat sini, cikgu nampak ada dua kaedah. Okey, katakan cikgu nak guna kaedah atas ni. Okey, B. Iaitu sin kuasa 2 theta. Apa maksud sin? Cos kita dah ada dah. Okey, kita kat sini cos kita dah ada M. Betul tak? Kalau sin kita ada apa? Cah. Sin cah. Cos cah, sin so. Okey, oppose bahagi dengan hypotenuse. So dapat 1M kuasa 2 lah. Boleh? Okey, so sin bermaksud apa kat sini? Iaitu 1 tolak M kuasa 2 lepas tu dikuasakan 2. Okey, so awak akan dapatlah apa? Awak akan dapatlah 1 tolak M kuasa 2. Kalau cikgu hak ni yang paling boleh orang senang nak faham. Okey, ni orang senang yang nak faham. Ada pelajar tu, okey katakan sebabkan ni basic identity ya. Sebab bila awak PSA awak dah ingat dah sebab tajuk benda apa je. Dah, cuma awak tahu tajuk ni adalah fungsi trigo. Awak dah tahu tajuk 6.3, 6.4 contohnya. Okey, boleh awak guna hak warna biru ni. Kalau awak tahu, awak dah faham. Betul lah awak tengok soalan ni, awak tally dengan apa? Formula yang diberi. Wah, aku nak ambil formula nombor 13 lah. Okey, nak ambil formula nombor 13. Boleh juga. Ada masalah. Okey, katakan nak guna formula yang ke-13. Okey, atau okey, iaitu apa? Sin kuasa 2 theta tambah dengan cos kuasa 2 theta sama dengan 1. Okey, so sin kuasa 2 theta sama dengan 1 tolak cos kuasa 2 theta. So, ni diberi. Ni masih lagi given ini masih lagi given. Cuma kita manipulate dia dalam sukuan yang pertama. Tidak ada masalah. Okay, so kat sini 1 tolak M kuasa 2. So kat sini adalah 1 tolak M kuasa 2. Sama je kat sini. Awak nak guna pada sukuan yang cikgu biasanya kata kunci cikgu adalah sakit. Kata kunci cikgu sakit. Kalau soalan macam ni. Ataupun aku suka tengok kartun. Ataupun hari tu member awak kata sebut. Dia ASTK. ASTK. Okay. Boleh guna. Okay. Okay. Cikgu bagi masa kau jawab C. Okay. Cuba buat C sekejap. Kod. Okay. Cuba mahir dua-dua kaedah ni. Okay. Sama ada kaedah formula yang ke berapa ni? Kod. Formula yang ke-15. Okay. Formula yang ke-15 ni. Okay. Ataupun menggunakan sukuan. Okay. Cuba buat kod. Okay. Dia ada dua cara kat sini. Okay, cuba buat kod. Okay, cuba dulu sekejap ya.
Okey, macam mana? Boleh? Okey. Boleh ke? Okey, kod macam biasalah. Kod bermaksud apa? Kod bermaksud katakan nak guna hak biasa. Kod, okey. Adik M dia anak kod. Kemudian Azwar sebut apa tadi? Azwar lupa ego. Nak ke? Anak kod. Okey, anak kod apa? Okey. Iaitu rongsangan tangent. Betul tak? Boleh. Rongsangan tangent. Apa maksud tangent? Tangent adalah sin. Dia kena kuasa 2 lah. Allah kecil lah. So sikit. Okey, iaitu sin dengan cos. Sin dengan cos. So, cos dah. Okey, cos kita dah dapat ke belum? Cos kita dah dapat dah soalan A lah. Soalan A ni. Soalan diberi iaitu apa? Iaitu M kuasa 2. Sin kuasa 2 kita dah dapat pada apa? Soalan B. Iaitu apa? 1 tolak N kuasa 2. Okey, bila awak selesaikan, awak akan dapat apa sini? Buat apa jadi gini? Okey, bila awak selesaikan, awak akan dapat M kuasa 2 bahagi dengan 1 tolak M kuasa 2. Tidak ada masalah. Ini masih lagi guna apa yang diberi. Okey. Kalau nak guna ni pun boleh. Okay, kalau cikgu, kaedah yang pertamanya biasanya cikgu berdasarkan pengalaman cikgu akan ajar paling senang lah. Paling senang. Sebab sakit tu ataupun aku suka tengok kartun tu, awak dah apply dalam matematik sebenarnya. Okay, macam cara YMX tambah C lah. Pakai yang itulah. Okay, next. Okay. Katakan awak nak guna formula. Formula apa? Formula nombor 15 adik. Ni Okay, formula nombor 15 ni. Gabok panjang. Okay. Bila nak guna formula, tidak ada masalah. Okay, kita guna je formula. Iaitu apa? Cosec ke sec yang depan? Cosec sama satu. Okay. So kat sini cosec kuasa 2 theta sama dengan 1 tambah apa sini? Tambah cot kuasa 2. Okey, iaitu tambah cot kuasa 2 theta. Okey, tu cikgu alihkan. Okey, cikgu alih macam mana cikgu alih? Cikgu alih yang ini satu ni pindah ke sebelah kiri. So tinggal apa? Cot kuasa 2 theta sama dengan cosec kuasa 2 theta tolak dengan 1. So cosec ni adik dia, anak dia, whatever lah nak sebut apa. Dia adalah rongsangan sin. Okay. Tolak dengan 1. Cuma ingat, kena ingat bahawa sin kuasa 2 ni kita dah dapat dah ni kat atas ni. Okay. Kat sini lah cikgu bimbang ni kalau buat kaedah ni. Kaedah apa? Yang melibatkan pecahan. Cikgu memang sangat bimbang. Apatah lagi dia bertemu dengan negatif 1. Kebarangkalian pelajar nak salah tu tinggi. Nak salah ni tinggi ni. Hati-hati. Kalau cikgu ujian awak soalan ni, confirm ramai yang tidak dapat dengan jaya. Tu dia. Bahagi dengan 1 tolak M kuasa 2. Okay, kat sini boleh congok lah. Nak congok 1 tolak 1 habis lah. So negatif bertemu negatif positif. Okay, so dapat jawapan yang sama lah. Cuma hati-hati. Nak congok make sure betul. Tidak ada masalah. Mungkin ni congok entah apa-apa lah. Okay. Boleh Boleh ke? Boleh. Alhamdulillah. Okay, dah dapat. Okey, yang lain pun sama. Kat sini dia kata syarat dia apa? Yang ketiga. Tanpa menggunakan segi 3 bersudut tegak. Cari nilai sin. Okey, ni sama. Tangent. Ni marah apa ni? Marah guna kaedah ni lah. Nombor 3 ni. Dia marah guna hak ni. Maknanya hak hitam ni dah boleh guna.
Okay, sebab dia memang senang lah kaedah hak ni. Okay. Hak anitan ni tak boleh guna. Maknanya tak lewat segitiga tegak. Ni bagi segitiga tegak ni ada dalam 90 ni. Okay. Okay. So, kena pakai formula. Kalau soalan macam ni, wajib pakai formula. Okay. Wajib pakai formula. Okay. Boleh sampai sini? Boleh ke? Tapi sedap kot kira nombor 3 ni. Panjang kot ni. Sebab dia bagi 90 je sudut dia. Kosong hingga 90 je sudut dia. Agak. Tapi cuba kira Cuba kira nanti. Okay. Sebab dia bagi nombor tu. Dia bagi nombor. So awak akan dapat nilai. Okay. Awak akan dapat nilai nanti. Okay. So nombor 3, nombor 4 ni cikgu bagi homework lah kepada awak. Okay. Supaya awak fikir sikit. Okay, next. Ini bukan nak kata. Ini adalah favorite yang tubik dalam peperiksaan. Buktikan. Okay. Bagaimana cikgu kata favorite? Okay. Siapa ada MIP, boleh refer pada MIP. Tengok MIP. Ya. MIP ni kadang-kadang dia ambil soalan SPM juga. Dia ambil soalan SPM juga. Okay. Okey. Tak apa selesa ni kursi. Sikitlah ke belakang. Okey, MIP ni pun kadang-kadang dia ambil soalan peperiksaan. Okey. Soalan peperiksaan, soalan percubaan, okey, dia adaptasi. Okey, dia apa panggil? Kelungkan soalan tersebut. Okey, kenapa cikgu kata dia favorite? Ni favorite-nya. Tengok ni, buktikan. Ni yang kita belajar dia. Buktikan. Ni buktikan. Ni buktikan. Okey, nombor 9. Nombor 10 pun buktikan. Betul cikgu kata soalan buktikan ni adalah soalan apa? Soalan yang apa? Yang glamour. Yang glamour tubik dalam fungsi trigo. Okay, macam dia tadi lah soalan cari nilai. Ni second tak. Oh, ni tak ada kursus 2. Kita cari ada kursus 2 ada tak soalan ni? Oh, tak ada ada kursus 2 dalam soalan ni. Sebab modul kita ni terhad. Okay, terhad. Okay. Yang cuma yang cikgu nak cover kat sini, okay, bila soalan membuktikan, soalan ni dia merupakan apa? Dia merupakan tajuk yang famous kat sini. Okay, dia merupakan tajuk yang famous kat sini. Okay, bila tajuk yang famous kat sini, okay, kalau awak tengok kat sini, kalau fungsi trigo, awak tengok antara banyak-banyak 24 formula yang diberi ni, fungsi trigo banyak sekali benarnya. Start daripada soalan formula nombor 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sampai sini. Sampai 21 formula dia. Bukan sampai 21 formula dia, sampai ke nombor 21. Okay. So, cikgu nak awak baca dulu. Awak faham dulu kat sini. Okay, cuba awak faham dulu kat sini. Hari ni cikgu nak pergi slow-slow je ni. Sebab mood awak adalah mood. Sepatutnya nak ulang kaji yang ni. Tapi cikgu dah buat lagi ulang kaji. Okay. Dah buat lagi soalan ulang kaji tu. So, kita teruskan perjalanan kita. Okay, cikgu nak awak baca yang ini nanti. Okay, dan yang ini. Macam biasalah. Yang ini kita nampak dah hak. Yang mana besar, yang mana kecil? Soalan A. Sebenarnya boleh pergi belaka tu. Okay. Yang A dengan B ni kita nampak lebih kurang besar, lebih kurang kecil. Tapi kalau B ni nampak dah. Biasanya cikgu ambil yang tambah je lah. Yang darat ni susah sikit kita nak cari. Kalau mana ni dia setara. Boleh belaka. Nak ambil kiri pun, ambil kanan pun tak apa. Left and right sama. Okay. Sebagai tu
Kita cuba cari. Okay, kita cuba Okay, cikgu nak suruh awak buat soalan nombor 1A dengan yang nampak lebih kurang sama. Ni 1E. Cuba buat dulu sekejap. 1A dengan 1E.
Okey, boleh? Boleh ke? Selesaikan? Okay, kalau kita tengok soalan nombor 1A. Ada ke nak tanya soalan ni? Okay, iaitu latihan kendiri 6.7 soalan A. Okay, 3 sin tolak 2 sama dengan 1 tolak 3 cos kuasa 2A. Sebelum kita nak pergi lebih lanjut soalan ni, okay, macam biasalah, cikgu suka awak tengok balik apa yang diberi. Okay, contohnya apa? Okay, contohnya ni yang diberi. Oh sorry, mana ni? Ni. Okay, contohnya buktikan. Apakah maksud buktikan? Siapa boleh tolong cikgu? Apa maksud buktikan kat sini? Nak nilai ke apa? Ini apa? Kadang-kadang bila kita nak jawab matematik tambahan ni, kita kena tahulah sedikit. Okay. Kata kunci berdasarkan soalan. Okay. Ataupun dalam modul cikgu hari tu, cikgu tulis apa sini? Iaitu tips kata kunci soalan. Okay, dia suruh buktikan. Buktikan bermaksud dalam bentuk jawapan ataupun kenyataan. Yang mana langkah kerja hendaklah ditunjuk dengan lekat dan betul. Pendek kata, apa tak apa lah. Apa yang tak apa? Tak apa, salah agak. Ada benda ke ada benda? Sila. Apa yang teruskan. Okey. Okey, bila kata kunci kat sini, bila ada kata kunci kat sini iaitu langkah kerja hendaklah ditunjuk dengan lengkap. Kadang-kadang ni bukan benda pelajar. Ni biasanya yang pelajar yang nak skor A. Okey, dan pernah berlaku kepada sini awak lah, tak lepas. Tak boleh nak pergi makan penuh. Kenapa tak boleh nak pergi makan penuh? Sebab dia tidak faham kata kunci. Contohnya selesaikan. Okey. Jawapan mesti diperolehi daripada melalui langkah. Dia kata, cikgu, jawapan saya betul tapi langkah saya ada salah se. Kalau salah se, jawapan memang jadi kot salah walaupun jawapan tu betul. Sebab jawapan ni mesti dilihat pada langkah kerja. Begitu juga dengan soalan buktikan. Buktikan adalah ditunjuk dengan lengkap dengan betul. Ni kata kunci dia, lengkap dengan betul. Sama ada jawapan dia dalam bentuk jawapan ataupun kenyataan. Okey, lengkap dengan betul. Pendek kata, untuk soalan buktikan ni, kita kena tulis sedetailnya. Sedetail-detailnya. Okey. So, kalau kat sini, kita tengok dia sama berat tau. Okey, nak ambil sebelah kiri pun boleh, nak ambil sebelah kanan pun boleh. Okey, katakan cikgu nak ambil yang sebelah kiri. Okey, cikgu nak buktikan biar jadi sebelah kanan. Ataupun nak ambil sebelah kanan ke? Ambil sebelah kanan lah. Orang kata kanan ni afdal sikit kan. Okay. Kalau katakan nak ambil sebelah kanan. Okay. Sebab dia benda ni sama je. Dia balance. Okay. 1 tolak 3 cos kuasa 2A. Okay. Sama dengan apa kat sini? Okay. Apa formula yang kita kena ingat kat sini? Iaitu sin kuasa 2A tambah dengan, yang ini formula ni diberi formula yang ke nombor berapa belah? Aku lupa. Okey, ni formula yang ke-13. Okey, iaitu 1 kuasa 2A tambah dengan cos kuasa 2A sama dengan 1. So kat sini soalan cos maka cos kuasa 2A okey sama dengan 1 tolak sin lah kat sini. So substitute je lah kat sini. Iaitu 1 tolak
sin kuasa 2. Okay, selesai je. Hati-hati dengan expand kat sini. Okay, hati-hati. Okay, so awak selesaikan kat sini awak dapat apa? Negatif 2 tambah 3 sin kuasa 2. Okay, kalau kat sini awak boleh balikkan lah sebab kita nak sama dia. So kat sini tulislah macam ni. Tidak ada masalah. So kat sini awak boleh tulis apa? Terbukti. Sebab apa terbukti? Kat sinilah cikgu menggunakan apa? Statement penyataan. Okay, iaitu kat sini. Iaitu jawapan dah dengan kenyataan. Ada penyataan kalau cikgu. Kalau nak tinggal gitu je cikgu, tanpa ada tulis terbukti, tidak ada masalah. Ada pelajar tu dia tulis gini. Left hand side, cikgu tak tahu bahasa Melayu dia apa. Cikgu lupa lah. Okay, persamaan sebelah kanan ataupun sebelah kiri sama dengan sebelah kanan gitu lah. Okay. Left hand side sama dengan right hand side. Ada yang pelajar tulis macam ni. Pun betul. Sebab dia buat pernyataan kat sini. Diri jawapan, lepas tu dia nyatakan dalam bentuk pernyataan. Tidak ada masalah. Cikgu kalau tak ada perkataan terbukti, tak ada left hand side, right hand side pun betul. Untuk soalan ni lah. Okay, untuk soalan ni. Okay. Ada soalan? Tak ada. Okay. Untuk soalan A ni, kita dah tahu nak ambil kiri ke nak ambil kanan. So cikgu ambil kanan. Okay, sama juga. Kalau ambil kiri, pastikan dia sama dengan kanan. Gitu cara dia. Boleh Boleh faham maksud cikgu? Okay, cuba buat E. Okay, cuba buat E. Dah buat ke E? E dah buat ke belum? Tak je. Okay, cuba buat sekejap. Cikgu bagi masa. Kita ada berapa formula yang kena hafal? Yang kena hafal tak? Yang kena tahu 9. Yang kena hafal 6 sahaja. Kita ada 9 formula 3 graf. Graf yang kita belajar sin cos tangent. Formula yang kita dah belajar sin cos tangent, cosec, cot, second lepas tu yang tadi tu. Identiti asas tu yang ada satu tu. So semua sekali 9. Tambah dengan 3 graf yang perlu awak kena faham. Sketch graf tu. Cuba buat ni. Cuba buat E sekejap. Untuk E ni dua-dua awak boleh ambil. Kalau awak rasa awak ada masa, awak ambil sebelah kiri dulu. Lepas tu terbukti awak ambil sebelah kanan pula. Tidak ada masalah. Saya dapat ego E. Hello ya? Saya dapat A. Terbukti. Saya kurang jelas sebab suara bertindang dengan ni. Saya dapat A. Saya dapat dah E tu. A. Hot tadi E cikgu. E. Okey, awak ambil belah kiri ke awak ambil belah kanan? Belah kiri. Okey. Belah kiri. Belah kiri Okey, yang lain cuba buat dulu sekejap cikgu nak pergi ambil air dulu sekejap. Okay, sorry lah buat kamera cikgu kesot dia lari dah ni. Terpaksa tutup dulu sekejap. Panas kot.
Okey, cikgu cuba try yang ambil yang sebelah kiri tu. Okey. Zero tadi kan. Okey, cuba check betul ke tak sama cikgu. Okey, bila dapat macam ni, okey, kalau macam ni soalan dia, kita ambil sebelah kiri je tu. Okey, cot kuasa 2 theta tolak dengan tangent kuasa 2 theta. Okey, kalau kita tengok, kita kena tukar kepada sin dengan tangent dulu. Sebab apa cikgu kata kena tukar sin kepada tangent dulu? Sebab yang diberi adalah sin sebenarnya. Hari tu cikgu kata dah baca hak tengah ni tau. Hak ni baca hak tengah. Konsep bermaksud apa? 1 per sin. Okey, sek bermaksud 1 per cos. Maknanya kita kena tukar dia kepada tangent, tukar kepada sin dengan cos dahulu. Asas dia. Okay. So kita tengok kat sini, cot bermaksud 1 per tangent. Kuasa 2. Okey, sudutnya adalah theta. Begitu juga yang ini. Tapi biasanya kalau buat gini cikgu tak pasti dapat markah ke tak. Kalau dapat pun P1 lah. Tapi jarang S ni. Biasanya kepada algebra terus. Iaitu kat sini. Iaitu apa? Sin kuasa 2 theta per dengan cos. Kuasa 2 theta. Tolak dengan sin kuasa 2 theta. Sini ada dah cos. Okey, siapa tak faham kat sini? Biasanya pelajar tak faham kat sini. Siapa tak faham step yang ketiga ni? Nampak Siapa yang tidak faham step yang ketiga? Dia senyap ni dua kemungkinan. Sama ada faham ataupun tak. Kalau kata kalau... Ya. Yang 1 petang tu dia kena terbalik je dah. Hak petang lah. Ya. 1 petang anak dia tangent anak awak sebut anak Okey, anak 1 petang. 1 petang. Ingatkan kok, sorry. Dia kena terbalik lah. Faham tak sebab apa terbalik? Cikgu nak cerita Faham tak? Boleh kat cerita ke? Okey, terbalik dia gini. Okay. Terbalik dia cerita dia gini. Okey, cikgu ambil 1 per tangent tu. 1 petang. Petang. Cikgu petang beceng tau. Okey. 1 petang bermaksud sin kuasa 2 theta bahagi dengan cos kuasa 2 theta. Betul tak? Bahagi maksud dia apa? Bahagi. Tolak tu. Tolak. Darat. Darat. Balas mana boleh tolak. Kita kena tukar kepada darat kat sini. Okey. Bila darat, dia tukar apa? Kedudukan. Jadi dah seperti sebelah tu. Ni sebab apa? Sebab cikgu dah faham dah. Kalau baru ni cikgu ada jumpa pelajar tapi tak boleh buat kalau kita. Dia kata nak congok-congok aja. Cikgu buat way dia lakoh congok. Menyebabkan dia pun tercongok, tak faham. Okey, perempuan Cikgu nak marah congok. Make sure congok tu betul. Sebab dia ada submit latihan kepada cikgu 5 latihan ke 5 soalan sekaligus dia atur. Tapi kelas kita tak pernah bagi awak atur ni setakat ni. Lama dah atur. Dulu ada gak atur. Dia atur 5 ke 3 cikgu tak pasti lah. Cuma 1 tu memang betul. Hak lain semua salah. Asbab congok. Okey, asbab congok. Okey, cikgu kata tidak. Cikgu tak marah kalau pelajar cikgu congok. Tidak ada masalah. Macam ke cikgu ni. Tangent kuasa 2 ni, cikgu congok jadi macam ni. Kalau tak faham, buat macam warna merah ni. Tidak ada masalah. Okay. Tak faham buat warna merah tu. Sebab congok make sure betul lah. Okay, congok tu pastikan betul. Tapi bagi cikgu, budak tu berpotensi dapat A. Aku nampak dah. Bayang-bayang dia tu. Okay.
Kelas 5C cikgu nak apa lagi potensi 5A tak. Untuk dapat A matematik tambahan ni. Betul cikgu risau ni. Tu cikgu sering buat kelas dan sebagainya. Sebab awak tak pernah hantar, tak pernah tanya. Tu cikgu bimbang. Okay. Tak salah. Okay. So, apa yang perlu kena buat kat sini? Darat silang. Darat silang kan. Okay, darat silang iaitu sin kuasa 2 theta cos kuasa 2 theta. Kat sini akan dapat apa? Cos kuasa 2 dia akan jadi apa? Cos 4M. Darat silang macam tu je. Dia senang je nak dapat admat A ni. Banyak bertanya. Lepas tu bila buat latihan suruh cikgu check. Tapi yang cikgu suka check adalah buku MIP. Awak buat soalan buku MIP tu. Ataupun buku nilang tu. Ataupun buku TED. Okay. Buat soalan tu, tak faham, boleh bertanya. Okay, bila jadi macam ni. Okay, ada satu lagi kaedah perfaktoran. Sebab apa cikgu kata kena faktor benda gini? Sebab apa kena faktor benda ni? Kenapa boleh faktor benda ni? Siapa boleh tolong cikgu? Kenapa persamaan ni cikgu kata boleh faktor? Sebab ia dok sama. Dok sama. Okey, lagi. Dok siapa apa yang cikgu nak? Betul dah hampir-hampir dah tu. Tapi dok siapa yang cikgu nak? Memang dok sama. Oh sedap tutup kamera. Dok nampak cikgu makan kau. Okey. Kenapa cikgu kata boleh faktor ni? Dia ada dua sebab. Yang pertamanya operasi dia adalah operasi tolak. Dalam algebra apabila operasi tolak dengan kuasa dia adalah sama, tak kira lah kuasa 2 ke, kuasa 4 ke, kuasa 6 boleh. Benda yang sama. Kuasa 9 ke. Okey, kita boleh faktor dia tambah tolak dia panggil. Ni special perfaktor lah. Iaitu 1 tambah 1 lagi tolak. Okey, ni specialnya perfaktoran. Iaitu apa? Iaitu sin apa sin ni? Cos Okey, iaitu cos kuasa 2 theta tambah dengan sin kuasa 2 theta. Tolak ni yang bahagian tolak iaitu cos kuasa 2 theta tolak dengan sin kuasa 2 theta. Tak percaya awak kembang awak akan dapat balik atas. Gitu. Tapi cikgu rasa dah belajar dah masa menengah rendah. Cuba ingat je. Okey, tu orang kata keberkatan. Adakah kita berkat dulu kita belajar? Tu cikgu kata dulu. Tinggi mana pun belajar, hidup 3 orang je yang boleh berkat kita. Berkat. Yang pertamanya adalah mak ayah. Yang keduanya guru. Guru. Tak kira guru matematik, bahasa Melayu dan sebagainya. Dan yang ketiganya adalah ustaz-ustaz. So cari keberkatan. Sering cikgu cakap dengan Aing yang dulu. Nak pandai secara mana pun, nak hebat secara mana pun, cuba cari keberkatan. So kat sini, apa ni? Salin je lah. Yang ini kita dah belajar. Ini adalah identiti asas. Dia adalah bersamaan dengan 1. Bila dia sama dengan 1, dia akan jadi macam ni. Katakan cikgu, ni cikgu nak asingkan. Sebab apa cikgu asingkan? Sebab ni asing. Ni operasi tolak dah tengah. Lah. Dia asing ni. Kenapa cikgu asingkan? Sebab kat sini dia operasi tolak. Selesai dah ni. Kesal. So apa yang perlu kena buat? Kita asingkan dia. Bila kita asingkan dia, kita akan dapat macam ni. Maknanya kita punya
perjalanan kita ni dah hampir-hampir dah nak sampai. Macam tu. So kat sini adalah sin kuasa 2 theta cos kuasa 2 theta. So yang ni boleh hapus cos dengan cos, sin dengan sin. Hapus macam mana? Hapus macam ni lah. Macam biasa bab idarat. So dapat apa sini? Iaitu 1 per sin kuasa 2 theta. Okay. Tolak dengan 1 per cos kuasa 2 theta. Hari tu cikgu ada dah ni baca hak belakang ni. Okay. So apa maksud sin kat sini? Cosec. Okay, hak ni kena hafal lah ni. Okay. Apa maksud K belakang? Sec. So tulislah sama ada terbukti left hand side sama dengan right hand side, whatever lah. Kalau nak buat dalam bentuk penyataan pun boleh. Tidak ada masalah. Okay. So cikgu tinggal sampai kat sini dahulu Okay, yang lain ni siapa rajin tolong buat. Tolong buat. Awak buat, awak dapat. Sebab cikgu tak boleh bersama dengan awak 24 jam. Cikgu buat kelas pun bukan semuanya masuk Cikgu buat kelas bertujuan nak suruh awak mahirkan matematik tambahan. Macam gemalang baru ni pun. Tak ramai mana pun kelas kita sebenarnya. Ramai di kelas lain yang mari. Tengah jam pun kelas. Lepas tu kata buat alasan fizik. Ada masalah fizik. Orang lain ambil fizik ke? Boleh masuk ke? Okay, so itu nombor 10 yang pentingnya. Sekarang cuba buat soalan ni latihan kendiri 6.7 dengan latihan formatif 6.3. Okay, so soalan ulang kaji tu nanti terpulanglah pada awak. Awak nak buat hari apa, awak tanya dulu cikgu. Okay, sebab cikgu sibuk sikit dengan anak cikgu yang kurang sihat ada di buat. Kalau ada masa, doakanlah anak-anak cikgu supaya dipermudahkan segala urusan dia. Pak ini adalah seka yang pertama dia kimo. Okay. Itu saja daripada cikgu pada hari ini. Terima kasih yang hadir pada hari ini dan tahniah kepada awak yang hadir pada hari ini. Maaf tak boleh buka kamera sebab kamera panas tadi Cikgu sejukkan dulu. Okay. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Masuk you. Terima kasih cikgu.